وبركاته. الله أكبر، 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 الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله الذي جعل عيد الفطر بعد صيام رمضان للمسلمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الكرام والفضل المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى على العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه المتقين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون، حيث قال تبارك وتعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Muslimin dan muslimat dan jemaah balasah tinggi yang dirahmati Allah, di pagi yang mulia ini, di bawah bumbung balasah yang kita cintai ini, mari kita merapatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita berkumpul bukan sekadar untuk meraihkan pakaian yang baru, tetapi untuk merayakan kembalinya kita kepada fitrah, yaitu kesucian jiwa yang telah kita jalan, kita didik dan kita bentuk sepanjang sebulan berada di malam Ramadan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang saya bacakan tadi, yang maksudnya Allah menghendaki kamu beroleh kemudahan dan tidak menghendaki kamu menanggung kesukaran, dan supaya kamu membesarkan Allah di atas petunjuk-petunjuk kepada kamu dan supaya kamu bersyukur. Sidang jemaah yang dikasihi, tema besar kita pada pagi Syawal yang murni ini ialah kasih sayang dan persaudaraan. Mengapa kita perlu menyentuh hal ini? Kerana di kampung Repek ini, kita adalah sebuah keluarga besar yang berteduh di bawah rahmatnya. Balasah tinggi adalah saksi bisu betapa rapatnya hubungan kita selama ini. Namun kepada manusia yang lemah, kita tidak lari daripada keadaan hawa nafsu dan fata-morgana dunia yang kadang-kadang membuatkan hubungan kita retak, hati kita berbekas dan ukhuwah kita terjaga. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, lihatlah ke kanan dan ke kiri kita pada hari ini. Di dalam saf kita ini semua memakai pakaian yang indah. Wajah kita ceria menyambut kemenangan. Namun apakah di balik senyuman itu masih ada tembok yang memisahkan kita? Ingatlah pesan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda tidak hanya menyatukan Muhajirin dan Ansar dengan kata-kata, tetapi dengan pengorbanan. Bagaimana mungkin kita mendakwa mencintai Rasulullah jika dengan saudara sendiri kita bermata muka? Bagaimana mungkin kita mengharapkan syafaat baginda di padang mahsyar kelak jika di kampung Repek kita ini masih menyimpan dendam yang tidak berkesudahan? Ayo kita renungkan sejenak. Mungkin ada di antara kita yang sudah bertahun-tahun tidak bertegur sapa dengan adik-beradik kerana harta pusaka yang tidak seberapa. Mungkin ada jiran kita di balasah tinggi ini yang malamnya tidur dalam keadaan lapar, malam-malam kita membazirkan makanan di atas meja hidangan raya. Di manakah sifat al-izhar yang kita banggakan tadi? Syawal ini bukan sekadar untuk bertukar cuaca, tetapi untuk merumpuhkan ego kita. Buanglah rasa bangga diri kerana pangkat dan kedudukan kita. Padamkanlah hasad dengki yang membakar amalan kita ibarat api memakan kayu. Gantikanlah putus hati kita dengan doa yang tulus buat kejayaan saudara-saudara kita yang lain. Ketahuilah, sesungguhnya rumah yang paling sempit adalah rumah yang penghuninya tidak saling memaafkan. Dan kampung yang paling miskin adalah kampung yang penduduknya hidup dalam prejudis. Marilah kita jadikan hari raya ini sebagai titik mula. Pulanglah nanti, ketuplah pintu rumah jiran kita yang lalu kita pinggirkan. Peluklah saudara yang pernah kita lukakan. Katakanlah kepada mereka, demi Allah, aku menyayangi kerana Allah. Inilah kemenangan yang benar. Kemenangan melawan hawa nafsu amarah dan kembali kepada fitrah kasih sayang.
muslimin dan muslimat yang dirahmati, yang hubungan kita selama ini. Namun kepada manusia yang lemah, kita tidak lari daripada godaan hawa nafsu dan fatamorgana dunia yang kadang-kadang membuatkan hubungan kita retak, hati kita berbekas dan ukhuwah kita terjaga. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, lihatlah ke kanan dan ke kiri kita pada hari ini. Di dalam saf kita ini semua memakai pakaian yang indah. Wajah kita ceria menyambut kemenangan. Namun apakah di balik senyuman itu masih ada tembok yang memisahkan kita? Ingatlah pesan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda tidak hanya menyatukan muhajirin dan ansar dengan kata-kata, tetapi dengan pengorbanan. Bagaimana mungkin kita mendakwa mencintai Rasulullah jika dengan saudara sendiri kita bermata muka? Bagaimana mungkin kita mengharapkan syafaat baginda daripada mahsyar kelak jika di kampung repek-repek kita ini masih menyimpan dendam yang tidak berkesudahan? Ayo kita renungkan sejenak. Mungkin ada di antara kita yang sudah bertahun-tahun tidak bertemu sapa dengan adik-beradik kerana harta pusaka yang tidak seberapa. Mungkin ada jiran kita di parasah tinggi ini yang malamnya tidur dalam keadaan lapar, mana-mana kita membajarkan makanan yang atas meja hidangan raya. Di manakah sifat al-izhar yang kita banggakan tadi? Syawal ini bukan sekadar untuk bertukar cuaca, tetapi untuk merumpuhkan ilmu kita. Buanglah rasa bangga diri kerana pangkat dan kedudukan kita. Padamkanlah hasad dengki yang membakar amalan kita ibarat api memakan kayu. Gantikanlah butuh hati kita dengan doa yang tulus buat kejayaan saudara-saudara kita yang lain. Ketahuilah, sesungguhnya rumah yang paling sempit adalah rumah yang penghuninya tidak saling memaafkan. Dan kampung yang paling miskin adalah kampung yang penduduknya hidup dalam prejudis. Marilah kita jadikan hari raya ini sebagai titik mula. Pulanglah nanti, ketuplah pintu rumah jiran kita yang lama kita tinggalkan. Peluklah saudara yang pernah kita lukakan. Katakanlah kepada mereka, demi Allah, aku menyayangi kerana Allah. Inilah kemenangan yang benar. Kemenangan melawan hawa nafsu amarah dan kembali kepada fitrah kasih sayang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, tangan yang tadi menghulurkan zakat fitrah, biarlah ia juga menjadi tangan yang menghulurkan kemaafan dan bantuan tanpa henti. Zakat yang ditunaikan bukan sekadar untuk memenuhi rukun, tetapi ia adalah ikrar kasih sayang kita kepada saudara seagama dengan kita. Bayangkanlah kita nak di pagi yang mulia ini, di saat anak-anak kita ceria menyarungkan baju tebal, ada ayah di ujung kampung yang bertunduk lesu kerana tidak mampu membeli sepasang baju baru untuk buat anaknya. Di saat baru kita merasa harum dengan aroma rendang dan kutupan, mungkin ada jiran kita yang berada di lorong-lorong kampung ripek yang hanya mampu menepuh air kosong bagi menggaras perut yang pedih. Adakah kita tergamar melihat mereka tersisih dalam keimanan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan kita bahawa tidak beriman seseorang itu jika dia hidup dalam keadaan kenyang sedangkan jirannya menderita kelaparan. Janganlah kemeriahan di balasah ini menjadi saksi kepada kenaian kita terhadap nasib yang si miskin. Zakat fitrah itu hanyalah pencuci modal-modal kata-kata kita. Namun sedekah dan keprihatinan itulah yang akan menjadi pelindung kita di pada mahsyar kelak. Wahai warga kampung repek yang dikasihi, jadikanlah hari raya ini sebagai hari di mana tiada satu pun rumah yang akan tertutup buat tetamu, dan tiada satu pun hati yang merasa terasing. Jika ada jiran yang kekurangan, cukupkanlah mereka. Jika ada yang berduka, ceriakanlah mereka. Biarlah keberkatan Syawal ini melimpah daripada rumah ke rumah, daripada hati ke hati, sehingga kampung repek ini dikenali sebagai kampung yang paling utuh ukhuwahnya, paling teguh persaudaraannya, dan paling bersih hatinya daripada segala sifat yang mementingkan diri. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sedang kita duduk bersipuh dengan pressure di atas lantai balasah tinggi yang tenang ini, di bawah kipas yang mendinginkan suasana, mari kita alihkan sejenak pandangan mata hati kita ke bumi balasah Palestin. Lihatlah perbezaan ini dan insaflah. Di saat tangan kita sedang memberik-berik kain baju raya bangku yang indah, saudara kita di Gaza mungkin sedang menggigit memegang kain kafan putih yang kusam. Di saat hidung kita dihujani bau harum rendang dan kutupan yang menyegarkan, hidung mereka disumbat dengan bau hanyut, bau penuh debu runtuhan rumah, dan bau darah para syuhada yang tumpah ke bumi. Bayangkanlah anak-anak kecil di sana, tiada kampung raya yang berwarna-warni buat mereka. Yang ada hanyalah bunyi dentuman bom yang memecahkan kegendang telinga.
tiada pelukan hangat seorang ayah dan ciuman kasih seorang ibu di pagi raya. Kerana ramai di antara mereka telah menjadi yatim piatu dalam sekelip mata. Namun lihatlah keajaiban iman mereka. Walaupun perut mereka diikat dengan lapar, walaupun air mata mereka sudah kering dengan kehilangan keluarga, mereka tetap melambungkan Allahu Akbar di atas runtuhan masjid yang hancur. Wahai warga Kampung Pek yang dikasihi, perjuangan mereka adalah tamparan hebat buat kita. Keselesaan, keamanan dan kemeriahan yang kita kecapi hari ini bukanlah sesuatu yang boleh kita ambil remeh. Janganlah kita menjadi hamba yang kufur kepada nikmat. Alangkah malunya kita kepada Allah. Alangkah malunya kita kepada pejuang Al-Aqsa. Jika kita di sini, di tanah yang aman ini, kita masih mahu berpecah-pecah. Mengapa kita tergamah bermusuh hanya kerana perbezaan faham politik yang sementara? Mengapa kita sanggup putus silaturahim hanya kerana sengketa sempadan tanah yang tekankan terus? Jika saudara kita di Palestin boleh bersatu nyawa demi mempertahankan agama, mengapa kita di Palestin tinggi ini tidak mahu merobohkan pertabaan hanya kerana ego yang setinggi gunung? Pulanglah nanti dengan hati yang baru. Buanglah segala dendam. Lihatlah wajah jiran kita. Lihatlah wajah saudara kita. Syukurilah keamanan ini sebelum Allah menariknya kembali daripada kita. Sidang jemaah yang dimuliakan, satu lagi nama kata yang sedang menggugat ukhuwah kita hari ini adalah budaya politik yang melampau. Sama ada di kedai-kedai kopi maupun di alam lain, kita sering melihat tubuhnya budaya buruk tanpa tuduh menuduh, fitnah sesama muslim hanya kerana perbezaan ideologi dan politik. Ingatlah pesan ini. Politik dalam Islam patutnya menjadi wasilah atau jalan untuk membawa kemakmuran kepada rakyat, bukannya punca permusuhan yang berpanjangan. Sepatutnya kita mengamalkan budaya kerjasama dan saling nasihat menyakiti antara satu sama lain. Bagi mereka yang menang dengan diberi amanah, jangan kalah kerja dengan penuh amanah, integriti dan adil tanpa mengira warna bendera. Manakala bagi yang tidak berada di tampuk kepimpinan, bantulah mereka dengan teguran yang membina, serta berikan sokongan kepada setiap perkara yang membawa kebaikan kepada rakyat. Adakah kita sanggup melihat dalam kita runtuh? Jangan sekali-kali kita mendoakan kegagalan dan keruntuhan negara semata-mata kerana pihak yang kita sokong tidak memerintah. Perlu kita sedar bahawa kegagalan sebuah kepimpinan akhirnya akan mengirik rakyat kita sendiri, termasuklah kita di Kampung Pek ini, ke lembah kesusahan dan penderitaan. Di hari raya yang mulia ini, marilah kita mendoakan kemakmuran negara kita secara keseluruhan. Berhentilah daripada terus mencari silap hanya untuk menyebarkan kebencian. Pulanglah nanti dengan hati yang lapar. Pulang padamkanlah api sengketa pun, dan kembalilah mengukuhkan silaturahim sesama kita sebagai umat yang bersaudara. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, khusus buat anak-anak muda di Kampung Pek, kalian adalah permata dan harapan masa depan bangsa ini. Janganlah sekali-kali yang menjadi punca kepada krisis akhlak yang meruntuhkan bangsa. Jauhilah najis dadah segala maksiat yang menghancurkan masa depan kamu. Ingatlah pesanan ini dengan hati yang dalam. Hormatilah orang tua kamu. Janganlah sesekali menjadi kacang yang merupakan kulit. Sedih hati kita mendengar kabar ada anak yang sanggup mengabaikan ibu bapa yang telah uzur. Benarlah kata pepatah, seorang ibu boleh menjaga 10 orang anak, tetapi 10 orang anak belum tentu boleh menjaga seorang ibu ataupun ayah. Bayangkanlah sebentar di pagi yang mulia ini, di saat orang lain sedang bertipu mencium tangan ibu bapa dan ayah, memohon ampun dan restu, ada di antara kita yang hanya mampu memandang pusara yang sepi. Mereka yang sudah tiada tidak kembali lagi. Alangkah pedihnya perasaan jika kita tidak sempat memohon kemaafan di saat mereka masih bernyawa. Janganlah sampai air mata penyesalan kita tumpah di atas tanah perkuburan. Kerana di sana tiada lagi suara ibu yang memanggil, tiada lagi doa ayah yang mengirim. Hargailah mereka selagi mereka masih ada di depan mata. Kuatkan suami dan bapa. Jadilah nafas keluarga yang penuh rahmat. Jangan biarkan tekanan hidup atau masalah ekonomi menyebabkan kita hilang pertimbangan sehingga sanggup berkata dengan istri dan anak-anak. Jangan jadikan rumah kita seperti neraka dunia, sedangkan Islam mahukan kita menjadi syurga buat mereka. Kembalilah kepada fitrah agama kita yang memandu kita kepada ketenangan dan sakinah. Penuhlah anak istri kita hari ini dengan penuh kasih sayang.
Kerana itu adalah amanah Allah yang paling besar yang akan kita bawa sehingga ke yang lahat. Sidang jemaah yang dikasihi Allah. Yang terakhir buat kita, mungkinkah jiran yang kita benci itu atau saudara yang kita pulaukan itu tidak akan ada lagi pada raya pada tahun hadapan. Alangkah ruginya jika kita dipanggil pulang hidup menghadap ilahi dan keadaan hati kita yang masih syarat dengan kebencian kita muslim. Pulanglah ke rumah nanti dengan hati yang benar-benar bersih, sebersih putihnya fitrah Ramadan yang baru kita tinggalkan. Apabila melangkah keluar daripada balasan ini, tinggalkanlah rumah kesombongan kita. Bersalam-salamanlah kita dengan jiran tetangga. Ziarahlah anak saudara yang jauh dan dekat. Ketahuilah, ukhuwah itu adalah nikmat yang paling manis yang jaga kanan gantinya di dunia. Sekali lagi selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf lahir batin buat seluruh warga kampung Rutek dan jemaah balasan ini. Semoga Allah menerima segala amalan kita, mengampuni segala dosa kita dan menyatukan hati kita di atas jalan keredaannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على النبي الكريم والرسول العظيم سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله ومن أحبه. أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اللهم اجعل يومنا خيرا من أمسنا واجعل غدانا خيرا من يومنا وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اجعل خير أعمالنا أواخرها وخير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والزلزال والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك أن تحفظ بعين عنايتك ربانية وتحفظ بحفظك وقاتك ومدنية ملكا وسلطان الله yang maha mulia, Sultan Muhammad yang kelima, Sultan di wilayah Kelantan Darul Ain, وكذلك دولي yang maha mulia, Sultan Al-Kelantan. اللهم احفظه في نفسه وأهله وقرابته. اللهم أقصر عمره مصلحا للرعية والبلاد. ووفقنا الله وإياكم لكل فعل حميد وعاد علينا وعليكم من بركات هذا يوم السعيد وأدخلنا وإياكم الجنة مع الفائزين. دعواهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Kita semua di bawah deh. Kita berkumpul tangga tu nak ambil gambar kenang-kenangnya deh. Tak ada tangga 10 kali kan. Mana kalau nak tu. Kan. Lepas tu jumpa semua apa macam laksa siap bawah deh. Terima kasih banyak Syekh Ahmad Syamsul Ridha tahun ni. Banyak Syekh Ahmad Syamsul sekali agak Syekh sekali kita deh. Cukup macam agak deh. Apa laksa siap yang dibuat oleh Syekh Ahmad Syamsul Ridha dan kumpulan jemaah balasan ini lah kita agak deh. Ibu ni tunggu tu sebenarnya. Itu boleh. Tunggu tangga dulu. Senang di gambar ramai deh. Sebagai tanda kenang-kenangan. Setelah itu kita bersalam-salaman deh.
صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله